Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Selamat pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis. Tengok ke manakah arah pergerakan market. So ini ialah minggu baru, Isnin. Tinggal untuk kita tengok performance untuk minggu ni. The expected minggu ni kita akan ada buat pergerakan yang drastik, sama ada down ataupun up, itu tak pasti. Nanti kita akan tengokkan di chart. Macam terangkan di minggu semalam itu expected more retestment. Sebab apa? Retestment yang bagus memberikan peluang kita untuk entry. Kiranya price tu melakukan terus kenaikan, kita hanya layan saja profit. So guys, let's go kita review market di Coin Market Cap dulu untuk performance 24 untuk hari semalam, apa yang dah berlaku. So ini Coin Market Cap, macam biasa kita tengok dulu total market cap. So total market cap berada di 2.1 trilion. So berlaku peningkatan untuk semalam. So peningkatan tu ikutkan dalam persen 79, tapi tak expected ini ialah correlation yang betul untuk coin market cap. So maybe ada sedikit bug di coin market cap ni. So yang 79 ni dia bukan correlation betul. 12 17 pun bukan. So expected untuk kita tengok 2.1 semalam dalam 2.07 2.05. So berlaku peningkatan lah, almost lah 50 bilion. And then volume terus melakukan pengurangan, still lagi dalam bawah 100 bilion sama macam semalam. And then Bitcoin dominan dan Ethereum still lagi dalam kedudukan sama dalam 43 dan 18%. Dan kita tengok juga untuk harga coin semasa untuk Bitcoin dan lain-lain coin. So untuk Bitcoin kan berada di 49.2. So macam inilah kita tengok peningkatan dalam total market 2.1 trilion. So Bitcoin kembali balik ke 49.24. So peningkatannya almost 1% lah. So expected persen ni betul tak? Sebab apa? Kita mesti ada bug. So kita tengok price saja untuk hari ni. So untuk pagi ni. So untuk Ethereum still lagi dalam 3.2k, masih lagi dalam range 3k. Masih lagi dalam range 3.3k dan 3.0k antara support dan resistance. Cardano semalam kita tengok macam mana kembali balik ke 2.9. Macam cakap tu ada monitor pattern ascending triangle. So supposedly kita akan buat maybe double top dan triple top sebelum kita breakout 2.9. And then untuk Binance still lagi dalam 484, tak banyak perubahan. SRP 1.6 1.1 0.2. Untuk Dogecoin, Solana 94 terus melakukan peningkatan. So sikit semalam 200. So semalam tu tak pergi ke Solana start. So malam pagi ni tu akan pergi ke Solana dan turunlah 33 untuk Terluna dropping 5%. So mostly kita tengok untuk kenaikan ni, kenaikan kepada altcoin yang lain. So tengok untuk another coin ialah yang melakukan kenaikan tu, tengok adalah ni ICP ataupun Internet Thing. Tu Internet Computer $73.15. So masa IPO dulu, masa release harga dia tinggi 250 dan drop memang kau lah, drop sampai $40 ataupun $30 satu coin. Dah melakukan sedikit kenaikan. So tengoklah macam mana. Ada yang request ICP untuk boleh hari ni Zul akan, untuk pagi ni Zul akan masukkan selit lah ICP sedikit untuk review. So guys, let's go kita pergi ke coin ke TradingView untuk review chart ataupun melakukan technical analysis ke mana ke arah pergerakan. So untuk total market, so macam cakap kita masih lagi ada target, small target untuk ascending triangle ni. Macam cakap first target dah pun sampai, and then second target point of breaking kita probably akan sampai di 2.13. So kita dah berada di 2.13 berada di atas ni. And then sekiranya dapat break ini, kita expect buat high baru, probably ada good opportunity untuk kita breakout major resistance, kemudian pergi kita target kita di all time high 2.4 dan pergi ke target 1.6 3.3 trilion. Sekiranya ini yang berlaku, kita akan tak nampaklah retestment ke bawah, ke retestment point tu 1816 sekiranya ini yang berlaku. So mostly apa yang berlaku, kita masih monitor, tak pasti apa yang berlaku atas ataupun tidak. So macam cakap bulan 9 kita sedikit bearish market di dalam history crypto. So apa-apa kita tengok aja, macam cakap kita ambil opportunity. Sekiranya berlaku kenaikan ke atas, so hari ni tu akan terangkan sekiranya price itu melakukan kenaikan kat manakah point entry tu. So untuk crypto market, sekiranya price tu breakout saja baik untuk trendline 2.2 trilion ni, expected untuk di 4 hours ataupun daily close candle, kemudian retest saja di kawasan ni one candle, expected akan entry buy di mana-mana coin. So expected untuk kata confirmation untuk total market akan pump lagi ke atas. So bila total market pump ke atas, kita expected harga coin juga akan meningkat. So guys, let's go kita pergi ke BTC dominant.
So BTC dominan masih lagi kata sebelum ni kita ada monitor satu trend line. So masih lagi kata struggle di kawasan trend line ni. Kita akan pergi 4 hours. So untuk trend line ni sebenarnya dah pun break. Kita ada monitor trend line ni, kemudian yang ni dah menjadi kata ascending triangle. Supposedly untuk price tu target sampai di 46. So macam cakap sebelum ni kita tengok macam mana Bitcoin naik daripada 29 ke 50. Kemudian kita tengok Ethereum naik daripada 27, 2.2 ke 3K. Kemudian kita tengok pula altcoin pula melakukan buran. So now most buran untuk altcoin membiarkan dah tamat. Kemudian kita akan tengok balik kenaikan back to Bitcoin. Sebab tu tengok dah ada kenaikan. Supposedly sekiranya market cap dominan BTC meningkat dalam market, kita akan expect nampak kenaikan yang drastik di Bitcoin. So ada macam cakap, sama ada price akan jatuh ataupun naik akan menyebabkan dominan akan meningkat. So apa yang dispektkan sekiranya total market meningkat, dominan BTC meningkat, so akan expect untuk harga BTC juga akan meningkat dengan drastik, tapi altcoin semua akan jatuh ataupun hanya buat sideways. Tetapi sekiranya ini yang berlaku, kita tengok total market dropping dan kita tengok BTC dominan meningkat, kemudian diexpected untuk harga coin semua untuk Bitcoin, ETH dan altcoin semua akan jatuh dengan drastik lah. Dan kita tengok altcoin akan jatuh lebih banyak berbanding Bitcoin. Sebab itulah kita tengok BTC dominan dalam market meningkat. So kata pengambilan profit dalam altcoin dan pembeli akan simpan di dalam USDT untuk dan Bitcoin untuk next pump. Itu untuk BTC dominan. Anda perlu faham tak semestinya dominan meningkat, harga BTC meningkat. Kadang-kadang kita tengok dominan BTC meningkat disebabkan harga altcoin yang dah jatuh dah jatuh lebih drastik, lebih banyak daripada Bitcoin. Bitcoin hanya buat sawit ataupun jatuhan yang kuartal kecil lah. Itu bukan dominan. So untuk Ethereum BTC, pergerakan Ethereum BTC, adakah Ethereum akan melakukan lagi kenaikan yang drastik? So masih lagi kita ada monitor pattern yang besar ni, ascending descending ataupun symmetrical triangle. Supposedly untuk price tu sampai di kawasan ini, price ini performance. So supposedly untuk Ethereum untuk Ethereum akan melakukan breakout. Sekiranya ada pump ke atas, kita expected untuk Ethereum akan melakukan all time high dulu sebelum Bitcoin. So macam ni, di Bitcoin kita ada 65k, di Ethereum kita ada 4.3k. So expected Ethereum akan sampai 23, dan kemudian barulah kita tengok Bitcoin akan menyusul pula, kemudian untuk at least break major resistance dan pergi ke all time high dia. Terlebih kita tengok harga Bitcoin semasa untuk sekarang 49k, ke manakah arah pergerakan market untuk hari ini ataupun minggu ini. So untuk ini kita tengok macam mana sebelum ni kita ada break major trend line. Supposedly kita akan expected di test masuk balik. So price dan bermain dalam kawasan ni. So orang kata sedikit suka nak baca data ni, sebab apa kita masuk fake out, masuk atas ni dan fake out balik, keluar balik. So seperti yang ni kita wait and see je lah. Wait and see sebab apa? Kita hanya tunggu 46 ataupun 51. Break 46 kita expected price akan jatuh 42. Very good opportunity untuk buy, untuk re-entry market. Break aja 50 opportunity untuk kita buy juga, untuk at least buy more sedikit saja kemudian ke atas. Tapi apapun di kawasan box resistance, Zo tak recommendkan untuk beli, dan Zo expected more sekiranya kita break major resistance, kata break 50 boleh, kita expected untuk sampai 56 untuk pump. So macam lah boleh masuk entry ni, tapi yang terdengar sedikit saja re-entry, bukan all in apa semua, hanya masuk percentage yang sikit untuk kita kata dapatkan pump market at least ke 56.8k. So untuk Bitcoin apa yang akan berlaku untuk hari ni? So ada monitor kan ya. So ada monitor untuk yang ni. So akan draw small support dan small resistance untuk Fibonacci. So ini adalah retracement. So semalam ada monitor ni. So yang ini adalah resistance. So dan satu lagi kita akan dari support. So support price supposedly jatuh ke bawah dulu sebelum melakukan kenaikan. So now price aku kata hanya reject, dia kata minor resistance, minor support. Kemudian supposedly sekiranya price itu berjaya break kotak purple yang kecil ni, kita expected price akan at least pergi ke all time high dia balik. Dan tengoklah masa tu sekiranya breakout, good potential di 4 hours dan daily, sekiranya ada confirmation untuk breakout atas ni, kita expected ada bounce sikit kuasa ni, kemudian kita expected price akan melakukan ke atas. So ini yang tu tunggu sekiranya untuk ambil long position. Sekiranya price tu breakout saja ini, expected kita tu boleh ambil
Ada tunggu untuk dia breakout ini, kemudian breakout atas ni retest, tu akan ambil entry untuk long, untuk leverage, dan expected untuk ambil take profit di 56.8 CB ni. Quarter stop loss di bawah ni aja, tapi untuk sekiranya jatuh bawah kat mana, so expected sekiranya dia gagal untuk break je ni, kita expected price tu akan jatuh bawah. Tu jatuh bawah, whatever price jatuh di kawasan 46, tu akan shooting untuk leverage. Kemudian stop loss di bawah ni kita expect akan bawa balik ke atas, tapi sekiranya jatuh bawah, stop loss kita akan expected tunggu pula di 42 more tu tunggu untuk beli di spot untuk long term. So leverage itu akan sampai di mana aja major support dan major resistance. Tu itu yang tu tunggukan untuk Bitcoin sana. Tu hanya tunggu aja macam semalam. Tu, sebelum ni tu ada masuk untuk long di sini dan dah take profit. Tu yang kat sini malam tu nak tu masuk untuk long, tapi price tu tak hit, hanya sedikit lagi nak hit dan price terus naik atas. So now tak apa, dah terlepas, tak masalah. Now tu untuk leverage tu akan tunggu untuk at least price untuk pergerakan yang short term, untuk expected untuk dia breakout ini dalam lepas sini ataupun dia pergi ke sini jatuh ke bawah. So seperti kita yang ini kita tak nampak sebarang pattern lagi, dia masih lagi monitor untuk pattern ini. So ini kita boleh menjadi sekiranya sebab apa good retestment, sekiranya kita ada good retestment daripada minor resistance ni, price jatuh balik ke bawah, kita boleh guna untuk tarik trend line swing, kita boleh guna untuk trend line yang ni lah. So firstly kita akan monitor dulu trend line ni. Sekiranya ada lagi satu touch di bawah ni, very good, and kita tengok sekiranya price itu naik ke atas. Alright, sekiranya price itu gagal bounce bawah, ada retest lagi, kemudian bounce lagi bawah, kita expected akan buat descending triangle. So boleh juga price tu break bawah ataupun atas untuk ini. Kalau yang ini descending triangle, 50 lower percent more untuk break ke bawah. Tapi untuk pattern ni quarter like 50-50, boleh atas boleh, bawah ke boleh. So macam juga kita lagi dalam market masih lagi tak kata kita di kawasan di major resistance. So ada potential untuk jatuh bawah, ada potential untuk breakout. So kawasan ni adalah kawasan wait and see saja, tak berlaku, dan kita boleh monitor. So kalau sebagai leverage, kita boleh tengok di mana saja major support dan major resistance, kita ambil opportunity untuk buy sini, ada untuk short di sini, ataupun di mana-mana kawasan trend line yang kecil ini untuk ambil position short at least untuk sampai target. So mostly untuk kalau kita dalam buran market, we expected more take long lah daripada short. So itu untuk Bitcoin. So untuk lain Ethereum still sama juga apa yang berlaku, masih lagi di dalam kawasan price ini antara 3.3 dan 3K. So price orang kata hanya buat sideways. So sideways base very good untuk long term, sebab apa, bila dah berlaku base, kita expected baik dia breakout saja 3.3 good, sedikit saja good retest ala good bercuti untuk kita re-entry di dalam Ethereum, sama macam Bitcoin ni, untuk at least price itu pergi ke 3.8 dan break 3.8, kita expected Ethereum akan pergi ke all time high dia, kemudian buat all price discovery lah, macam mana kita tengok Solana, Luna dan Cardano buat break major resistance, hit all time high, kemudian buat dia price discovery ataupun mencari new time high discovery untuk coin Solana, Luna dan Cardano. So let's go, kita pergi juga sedikit ke Cardano. Cardano semalam masih lagi macam juga monitor, kita dah buat pun double top, ada yang expected untuk triangle yang berlaku. So triangle ni more 52% untuk break ke atas, mencekap untuk triangle ascending ataupun descending triangle. Kita expected untuk like 50-50, price boleh jatuh naik atas ataupun break bawah. So break bawah good retestment di $2.1, naik ke atas very good untuk di atas price target 1.6 di 3.3. So mana-mana pun jatuh bawah good shooting untuk take profit, take untuk another increase anda punya asset, dan di 1.6 good pressure untuk anda take profit. Untuk Zul more long term, hit 1.6 dua kali layar saja, walaupun drop bawah pun tu tak jual lagi. Sebab apa, Zul beli di bawah. So more long term untuk Cardano. And then sekiranya dua nak tambah di Cardano, dua hanya tunggu di kawasan 2.15 untuk increase more asset. So untuk coin lain, dia nak pergi ke Solana, tengok dekat all time high baru. So all time high baru di Solana adalah di price $97. So dah pun breakout sebenarnya. Dan sebenarnya kita ada monitor satu pattern, iaitu pattern ini untuk kata minor pergerakan. So minor pergerakan untuk dia, so 1.6 dah pun sampai, ikutkan sini. Itu ada tarik Fibonacci ni, tengok higher high, lower low. So dah breakout resistance, kemudian 1.2, 1.6, dan kita retest di 1.6. So ada petanda yang baik untuk 1. Dah retest,
breakout 1.6, retest 1.6. So Nazo expected untuk dia pergi ke 2.6 di 107. So untuk minor support dan resistance, kita tengok ada break price itu, ada buat sikit sawih, tapi mostly do expected more di kawasan 1.2. Sebab apa kita ada major resistance, sebab apa kita ada major support ini yang trend line orange. Kemudian selepas ini kita ada major resistance di 2.6 di 1.2. So price orang kata on the way ke $120. So maybe kita ada sikit breakout di 2.6 yang minor, so seperti dalam $100. Apapun, untuk Solana masih lagi good position untuk depan price ke atas. Luna pula, so kita tengok Terra Luna pula, antara next target zone. So untuk Terra Luna dah pun breakout, so breakout 1.6 sama juga berlaku di Solana. So good opportunity untuk sebenarnya kalau ikutkan, kalau nak entry Terra Luna ataupun buy good di 1.6. Sebab apa? Tapi buy ni tak ada, jangan buy banyak. Contoh sekiranya anda ada RM1,000 nak entry di point ni, boleh. Itu hanya point, kalau tu hanya masuk 10%, iaitu sebanyak $100 dulu untuk masuk di dalam kawasan ni. Sebab apa? Kita beri di price high, tapi 1.6 good opportunity untuk kita pakai di 2.6 $50. Tapi sekiranya price tu jatuh lagi, so kita ada lagi $900 untuk re-entry di good position di $18. So cakap jangan, macam cakap jangan knock in, kawal dia punya modal, gunakan strategi yang betul. Sebab apa? Price berada di atas, so kita tak nak berlaku orang kata buy di pucuk. So 1.6 sekiranya nak buy boleh, orang kata 10%, and then control dia modal lagi 60%. Sekiranya ada berlaku kena ke bawah lagi, kita akan guna sedikit. So untuk orang kata sedikit banyak, boleh buy di bila price tu sekiranya jatuh di $18, bolehlah masuk sedikit banyak, maybe dalam 50% modal. Tapi orang kata masih lagi, orang kata jangan all in. Sebab apa? Untuk expected sekiranya jatuh 60 ke 80% dari harga sekarang, untuk 60 ke 80% sekiranya berlaku, price boleh jatuh balik ke dalam support yang lama, iaitu antara $8. So beware, kata jangan knock in. Terus cakap be prepare untuk market ready mental anda. Sekiranya price tu jatuh, apa yang perlu buat? Price tu naik, apa yang perlu buat? Untuk Zul, sekiranya Zul masuk di kawasan ni, Zul akan yang buy sedikit saja, naik Zul akan layan profit, turun Zul akan grab more untuk dollar cost average untuk Zul punya entry di Luna sekiranya Zul masuk ni. But Zul lebih tunggu di kawasan ni. Sekiranya berlaku, Zul expected untuk, macam cakap semalam tu, maybe expected kita akan ada good retestment di Bitcoin dan di total market tu. Sekiranya itu berlaku, probably kita akan tengok di Luna jatuh balik sini, dan sama juga di Sol Luna probably akan jatuh balik di kawasan 49. Tu apapun dalam market tak pasti, tapi sekiranya itu yang berlaku, kita ada good opportunity untuk retestment untuk berlaku di dalam setiap altcoin yang kita nak. So ini tu nak pergi dikit ke ICP, sebab semalam ada request untuk ICP, ataupun maybe Zul akan buat di another video. Selepas ni Zul akan upload lah another second video untuk di ICP, di request daripada subscriber. So guys, Zul rasa itu je untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So sekiranya ada pertanyaan, boleh di ruangan komen dan follow dia punya Facebook juga, dan boleh PM Zul di Facebook. So untuk semalam Zul dah pun buy Binimon, maknanya macam juga semalam Zul nak buy Binimon dalam 10k. So Zul dah buy pun Binimon banyak dalam 1k coin. And then Zul tak mengeluarkan modal pun. Zul hanya transfer Zul punya SafeMoon. Pun juga Zul ada shitcoin. Zul ada 2 shitcoin yang Zul nak eliminatekan dalam portfolio, iaitu SafeMoon dan juga Shiba Inu. So SafeMoon Zul dalam profit, so Zul masukkan, orang kata transferkan semua SafeMoon Zul ke dalam Binimon. So dapat dalam 1k coin untuk Binimon. Kemudian Zul expected sekiranya akan deposit ataupun tukar sedikit, kurangkan dia punya pegangan dalam XRP. Untuk XRP dalam $200, dia akan tarik dalam 200 coin untuk XRP untuk disuntikkan dalam Binimon untuk dapatkan tu berjangkit 10k. So untuk tu, kenapa tu nak target ke Binimon? Sebab Binimon adalah another coin yang akan kata untuk gaming, untuk NFT game macam Axie. So macam aku kata sama macam Axie ni, Axie Infinity. So juga Axie kata untuk game, bukan Binimon saja, kita banyak lagi coin-coin game yang dia kata pre-launch dengan lain. So tu hanya ambil opportunity untuk di Binimon. Sekiranya ada rezeki adalah, so dekat orang kata kalau loss pun at least dalam 200 dalam $300 je. So orang kata good opportunity untuk
good retracement lah sekiranya dia berlaku net SC. So tak cakap Binimon akan jadi macam SC, kata mungkin jadi, mungkin tidak, bergantung kepada performance untuk game tu. Tapi secara review tu tengok untuk dia punya game tu agak menarik ya. Orang kata ada PVP, ada PVE, so very good untuk collect NFT punya animation untuk NFT game. So adakah akan berlaku? So hopefully kena ada rezeki kita boleh ambil lah opportunity. Untuk tu ambil opportunity tu, tak sarankan anda ikut follow tu. Tempat anda kena buat research anda dulu, buat fundamental analysis tu, barulah anda follow. Untuk tu dah pun buat sedikit analysis dan tu yakin boleh melakukan kenaikan. Dan banyak lagi di dalam crypto, banyak coin untuk NFT, untuk game. So bukan satu je, bukan XC saja, bukan Binimon saja, banyak lagi game coin lain yang pre-launch, masih belum launch, on the way launch tu banyak lah. So untuk Binimon tu ambil opportunity untuk relaunch 17.9. So Azul dah melakukan pembelian semalam 1k. So hopefully dalam 1 hari 2 hari mungkin Zul akan ada pump untuk Binimon. At least Zul nak dapatkan target Zul di di Binimon at least 10k. So 10k coin. So untuk Binimon sekarang maknanya harga dia, kalau Zul tengokkan di sini, Zul akan search Binimon. So ingat Binimon ni ada dua namanya, BINE ataupun BINA. So tengok BINE, bukan Bina, ni Bina. So Binamon, so bukan Binamon. So Binamon tu harga dia 30 sen. So Binimon kalau tengok 0.3 sen tu baru betul lah. So ikutkan chart kat ni, chart on la price. Kalau di trading view masih belum ada orang kata exchange yang mengira untuk Binance USD ni untuk price setakat ini orang kata daripada 0.3, dan orang kata masih baru dalam expected, masih baru orang kata coin ni di release. Kau akan all. So ikutkan all price ini, orang kata coin ni diriliskan baru lagi bulan ni. So masa baru 2 atau 3 hari, kita dalam 27 ataupun 20, ikutkan ni all semua chart dia. So Binimon baru ada di chatting ataupun baru release dalam bulan ni Ogos, kalau tak silap tu, kalau tak salah info. So baru diriliskan Ogos. So nak kata baru dalam 3-4 hari. So go anti, sebab itulah tu nak dapatkan dia punya 30 coin. So at least kalau dia naik ke 1 sen pun very good untuk good punya retracement untuk investment. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Sekiranya ada sebarang permintaan untuk analisis chart anda, boleh di ruangan komen, dan dia akan kumpulkan nanti, dan dia akan buat separate video untuk analisis untuk anda, di manakah good position, apakah performance untuk market, di mana support dan resistance untuk coin itu. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Let's go, kita hit dia punya target pula 10k subscriber untuk dia punya channel. So guys, itu aja. Please like, please subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.